Kitabul Haud, kitab tentang kolam Nabi SAW. Bab firman Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu al-kautsar. Abdullah bin Zaid berkata, Nabi SAW telah bersabda, bersabarlah kamu sampai kamu menemuiku di haud, di kolamku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah dari Nabi SAW, sabda baginda, ana faratukum alal haud, aku akan sampai sebelum kamu di haud, yakni aku pergi dahulu sebelum kamu ke haud. Diriwayatkan dari Abdullah lagi dari Nabi SAW, sabda baginda, ana faratukum alal haud, aku akan sampai dahulu dari kamu di haud. Wala yurfa'anna rijalun minkum, akan diangkatkan beberapa orang dari kalangan kamu. Thumma yukhtalajunna duni, kemudian akan diseret dia dari hadapanku. Aku pun berkata, oh Tuhan, sahabat-sahabatku. Lalu dikatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, baginda bersabda, amamakum haudhi, di hadapan kamu ada kolamku, kama baina jarba wa adruh, sejauh antara jarba dan adruh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, al-kautsar ialah al-khairul katsir, kebaikan yang amat banyak yang telah Allah kurniakan kepadanya. Abu Bishr berkata, saya berkata kepada Sa'id, ada ramai orang mendakwa bahawa Al-Kautsar itu ialah sungai di dalam syurga. Sa'id berkata, sungai di dalam syurga, sungai yang di dalam syurga itu termasuk di antara kebaikan ataupun kelebihan yang Allah telah kurniakan kepadanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, kolamku luasnya ialah sejauh sebulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari kasturi. Wakizanuhu, yakni bekas-bekasnya, bekas-bekas untuk mencebok airnya, kanujumis sama, seperti bintang-bintang di langit. Sesiapa yang minum sedikit darinya, la fala yazma abadan, dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya qadar keluasan haudku, kolamku, ialah sejauh perjalanan antara Ailah dan San'a di Yaman. Wa inna fihi, dan di sana ada abariq, ada teko-teko, ka'adadi nujubis sama, seperti bilangan bintang-bintang di langit. Diriwayatkan dari Anas lagi dari Nabi SAW, sabda baginda, ketika aku sedang berjalan dalam surga, tiba-tiba aku dapati ada satu sungai yang mana pada kedua-dua tepinya itu ada kubah-kubah permata yang berlubang, permata yang berlubang di dalamnya. Qultu, saya berkata, wahai Jibril, apa ini? Jibril pun berkata, inilah Al-Kautsar yang Tuhanmu telah berikan kepadamu. Aku dapati tibuhu, wanginya, ataupun tinuhu, tanahnya, miskun, adalah kasturi. Azfar, ini pun sejenis wangian yang sangat wangi baunya. Syakka hudbah perawi ini telah syak dalam menyatakan lafaz itu, tibuhu atau tinuhu. Diriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yaridanna alayya nasum min ashabi, akan datang kepadaku beberapa orang dari sahabat-sahabatku di haud nanti, yakni di kolam nanti, sehingga apabila aku telah pun mengenali mereka, tiba-tiba mereka ditarik dari hadapanku. Fa'aqulu, aku pun berkata, sahabat-sahabatku itu
Maka dia berkata, ataupun dikatakan, la tadri, atau innaka, ini beza nuskah ni, innaka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan selepasmu atau sepeninggalanmu. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, aku akan mendahuluimu sampai di haud. Sesiapa yang lalu di hadapanku, pasti dia akan minum, dan sesiapa yang minum, dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Nanti akan lalu di hadapanku beberapa orang yang memang aku kenal mereka, dan mereka juga kenal aku. Kemudian dihalang antaraku dengan mereka. Abu Hazim berkata, Nu'man bin Abi Ayyash mendengar aku menceritakan hadis ini, dia pun bertanya, beginikah engkau dengar dari Sahal? Saya berkata, iya. Dia pun berkata, aku bersaksi bahwa aku telah mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia dalam riwayatnya ada menambahkan dengan katanya, fa'aqulu, aku berkata, yakni Nabi SAW kata, innahum minni, mereka itu adalah orang-orang saya, sebahagian dari saya, ini orang-orang saya. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sebenarnya kamu tidak tahu apa yang mereka telah ada-adakan sesudahmu. Fa'aqul, pada ketika itu aku berkata, suhqan, suhqan, kalau begitu pergi jauhlah kamu, liman ghayyara ba'di, itu kepada orang yang mengubah sesudahku, yakni sepeninggalanku, yakni mengubah agama sesudahku. Wa qala Ibnu Abbas, suhqan maknanya bu'dan, pergi jauhlah. Sahiqun maknanya jauh, ba'idun. Sahaqahu wa ashaqahu maknanya ab'adahu, menjauhkannya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang kepadaku pada hari kiamat nanti sekumpulan dari sahabat-sahabatku, tiba-tiba mereka dihalau dari kolamku. Aku pun berkata, oh Tuhan, itu sahabat-sahabatku. Maka Tuhan berkata, engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka telah ada-adakan sepeninggalanmu. Sesungguhnya mereka telah murtad, berpaling tadah. Diriwayatkan dari ini pun sama juga. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Musayyab bahawa dia menceritakan dari beberapa orang sahabat Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, akan datang kepadaku di haud nanti beberapa orang dari sahabat-sahabatku, tetapi mereka dihalau darinya. Aku pun berkata, oh Tuhan, itu sahabat-sahabatku. Maka dia berkata, engkau tidak tahu apa yang mereka telah ada-adakan sesudahmu. Mereka telah murtad, mereka telah berpaling tadah, murtad, meninggalkan agama dan berpaling tadah. Asal maknanya mereka telah murtad dengan hundur ke belakang. Itu maknanya irtaddu ala adbarihim al-qahqara, mereka telah berpaling tadah dengan hundur ke belakang. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, baginda bersabda, ketika aku sedang berdiri, atau dalam setengah nuskahnya naimun, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku nampak satu golongan yang memang aku kenal mereka. Kharaja rajulun min baini wa bainahum, lalu keluar pula satu orang di antara aku dengan mereka. Faqala, Nabi SAW, dia pun berkata, halumma, kemari, mari. Faqultu, saya pun bertanya, kemana? Dia berkata, ke neraka. Demi Allah. Aku berkata, kenapa dengan mereka? Orang itu, yakni malaikat lah, malaikat berkata, sesungguhnya mereka telah murtad sesudahmu, mereka telah mundur ke belakang, yakni mereka telah berpaling tadah. Kemudian ada sekumpulan yang lain pula dibawakan sehingga aku kenal mereka. Mana mula-mula jauh, lepas tu dekat. Tiba-tiba seorang lelaki keluar di antaraku dengan mereka. Dia berkata, kemari, mari. Saya kata, kemana? Dia kata, ke neraka. Demi Allah, aku bertanya dia, kenapa dengan mereka? Dia berkata,
innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara, mereka telah murtad dan berpaling tadah. Fala urahu, aku percaya tidak akan terlepas dari mereka itu illa mithlu hamalin na'am, melainkan seperti hamalin na'am, seperti binatang ternakan ataupun unta yang terlepas dari tuannya, itu makna hamalin na'am. Yang sesatlah unta sesat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kawasan antara rumahku dan mimbarku merupakan satu taman dari taman-taman surga. Mimbarku akan berada dekat kolamku, yakni nanti. Diriwayatkan dari Jundub, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud. Seperti tadi juga diriwayatkan dari Uqbah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu hari keluar, baginda bersembahyang. Baginda bersembahyang untuk ahli Uhud, seperti sembahyangnya terhadap orang mati. Kemudian baginda insarafa 'alal mimbar, naik ke atas mimbar. Faqala inni faratul lakum, sesungguhnya aku mendahului kamu, aku pergi dahulu daripada kamu. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menyaksikan kamu. Wa inni wallah, sesungguhnya aku benar-benar nampak sekarang ini pun aku sudah nampak kolamku itu, dan sesungguhnya aku telah dikurniakan anak-anak kunci gedung-gedung bumi, ataupun anak-anak kunci bumi. Dan sesungguhnya demi Allah, aku tidak takut kamu akan menyekutukan Allah sesudahku, tetapi yang aku takut terhadap kamu ialah kamu akan berlomba-lomba kerana dunia. Seterusnya riwayat daripada Harithah bin Wahab, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi SAW baginda menyebut kolam. Faqala, baginda berkata, kama bainal Madinah wa Sana'a, jaraknya seperti antara Madinah dan Sana'a. Ibnu Abi Adi menambahkan dalam riwayatnya dari Harithah, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, haudhuhu ma baina Sana'a wal Madinah. Faqala lahum al-mustawrid, pun berkata kepadanya, engkau tak ada dengarkah baginda ada menyebutkan tentang bekas-bekas dia, bekas-bekas dekat kolam itu? Dia kata tidak ada. Mustawrid pun meriwayatkan. Al-Mustawrid bin Shaddad, mana sahabat Nabi jugalah. Dia kata akan kelihatan di situ bekas-bekasnya bagaikan bintang-bintang. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar, qalat, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, aku akan berada dekat haud, dekat kolam itu, sehingga aku nampak orang yang datang kepadaku di antara kamu, dan akan diambil beberapa orang di hadapanku, yang ini akan diseret di hadapanku. Fa'aqul, aku pun berkata, oh Tuhan, mereka itu dari orang aku, wa min ummati, dan dari umatku. Fayuqal, maka dikatakan, engkau tahukah apa yang mereka telah lakukan sesudahmu? Demi Allah, ma barihu yarji'una ala a'qabihim, terus mereka kembali kepada keadaan asalnya, yakni terus mereka berpaling tadah. Ibnu Abi Mulaika berkata, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala a'qabina, ya Allah, aku berlindung denganmu, kami berlindung denganmu dari kami berpaling tadah, atau kami teruji dalam hal agama kami. Abu Abdullah berkata, ala a'qabikum tankisun, maknanya terji'un ala al-aqab, maknanya kamu berpaling tadah, berputar, berpusing. Ini habis setelah kitabul riqaq, kitabul haud pula. Haud ini maknanya kolam, kolam Kautsar.
Berdasarkan banyak riwayat-riwayat ini dalam kitab ni, kesimpulannya ulama buat kesimpulan bahawa ada dua orang panggil Kautsar ini, Al-Kautsar ini. Satunya sungai dalam syurga. Itulah hak sebenarnya Al-Kautsar. Situlah hak sebenarnya dan hak terbesarnya, yang paling istimewa dalam syurga. Dan satu lagi Al-Kautsar yang merupakan kolam, bukan sungai, kolam. Ini di padang mahsyar. Sebelum seseorang itu melepasi sirat, sebelum melepasi sirat, situ sudah ada dah kolam itu. Mengikut setengah-setengah ulama, kolam ini air dia tu puncanya mari daripada syurga juga. Airnya mari daripada syurga juga. Dan haud ini, haud ataupun nahar, kolam ataupun sungai Kautsar ini, seperti yang kita sebut tadi lah, kalau maksud sungai itu hak dalam syurga, kalau hak maksud haud itu iaitu hak di padang mahsyar. Ini walaupun tak ada dengan terang sebut dalam Quran dengan nama haud ini, tetapi Kautsar itu ada sebut dalam Al-Quran. Dengan sebab itu kepada orang Islam wajib percaya, termasuk dalam akidah. Inna a'tainakal kautsar, jelas dah itu. Itu maknanya telah sabit dalam Quran. Apabila telah sabit dalam Quran, tidak ada sesiapa pun boleh tolak. Cuma nak tahu apa dia Al-Kautsar itu, melalui tafsiran sahabat-sahabat lah boleh kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar dalam Al-Quran itu. Kalau nak kira sebut dengan terang Kautsar itu sungai gini-gini dalam syurga dan diberi kepada orang, tak ada begitu. Yang ada perinciannya dalam hadis. Dalam hadis ini pun begitu banyak. Di peringkat awal lagi, di zaman sahabat lagi, telah diriwayatkan oleh kira-kira 50 orang sahabat hadis ini. Bermakna hadis ini telah sampai ke peringkat mutawatir ma'nan, tawatur ma'nawi ataupun mutawatir ma'nan. Dia tawatur ini dia ada dua, tawatur lafzi, tawatur ma'nawi. Tawatur lafzi iaitu ramai orang, misalnya kita kata 50 orang terima daripada Nabi SAW sesuatu hadis, lepas tu ambil daripada dia, sekurang-kurangnya selamat banyak tu juga. Lepas tu korang tak kurang daripada peringkat mula-mula sampai kepada kita ni dengan lafaz tu lah, dengan lafaz tu. Itu orang panggil tawatur lafzi. Hadis mutawatir. Mutawatir apa? Mutawatir lafzi. Kalau lagu hak ni tinggi sekali. Hak ni tinggi. Tidaklah sama dengan Quran, tapi lepas Quran hak ni ni hadis tu. Yang seterusnya bawah lagi pada tu tawatur ma'nawi. Mana lafaz dia tu tidak sama hadis itu, tetapi isi kandungan dia tu sama. Isi kandungan dia tu sama. Misalnya tentang ni Kautsar ini, lafaz dia tu tidak sama, tapi hadis ini sangat banyak. Perawi dia ni daripada zaman sahabat. Zaman sahabat tu paling, sebab Islam ni dia korama kan. Kalau setara zaman sahabat tu 50 orang dah, sahabat besar-besar. Lepas tu anak murid dia bukan seorang dua, bukan 50 orang, beribu-ribu pula, rata dunia pergi. Ni hadis haud. Bermakna hak ni pun kalau hak sabit berdasarkan hadis mutawatir ma'nawi, dia termasuk dalam akidah juga. Satu ada Quran ada, hak ni menjelaskan makna Quran, dan hak ni pula banyak pula. Walaupun lafaz dia tu tidak sama, tetapi isi dia tu, cerita dia, maksud dia sama. Maksud dia sama. Maka ini menjadi akidah. Sebab itulah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah semua tak ada khilaf. Terima hak ni Al-Kautsar ini ada. Seperti mana mereka terima syurga neraka, terima sirat, terima pada mahsyar, terima alam barzakh. Tu semua terima. Kecuali puak-puak Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah, mereka tak terima ni. Dia takwil saja. Kita tak boleh takwil. Terang hak ni. Terang. Tak perlu takwil. Dia maksudnya dia takwil gini. Takwil tu tepat-tepat boleh. Tetapi hakikatnya kena terima juga. Dalam ahli sunnahnya hak takwilnya lagu mana? Takwil apa boleh terima juga. Tapi hakikat ni kena terima juga. Bahawa haud ini sudah ada dah sekarang ni.
Sudah ada dah. Seperti syurga neraka ada dah. Cuma kita tak sampai ke situ. Tak sampai ke situ. Sebab nak sampai ke situ tu dia ada lah. Mana peringkat-peringkat kena lalui dulu. Sudah ada dah. Dalam alam Allah SWT ni, Allah SWT buat dah belaka. Cuma kita tidak sampai ke situ. Seperti mana sebelum pada kita mari ke dunia ni, mana kita tahu kita nak mari ke dalam dunia ni. Mari pula duduk sekian-sekian lama, buat rumah lah, berkahwin lah, berumah tangga, makan minum selama mana duduk. Sebelum pada tu tak terfikir, tak tahu. Tak tahu sikit apa. Sekarang ni kita sudah tahu ni. Peringkat kehidupan manusia dalam dunia ni dia ada kesedaran ni. Ada ketikanya menangis, ada ketikanya suka hidup dalam dunia. Sedar. Mengaji ni, dengar orang royak. Tahu dah. Lebih jelas lagi lah akan ada. Hak dulu hak tak tahu tu pun ada. Tak tahu apa satu kita sebelum mari ke dunia. Tak ingat sikit apa. Pun ada. Hak ni sudah belajar ni. Sudah belajar, sudah hidup dalam dunia, ada. Faham dah apa makna hidup? Ada tu. Selepas ni akan ada lagi. Beri faham dah. Dia dalam keadaan sedar ni. Mana sebagai mukallaf. Sebagai mukallaf. Ada pun sebelum hidup dunia tak ada taklif. Tak ada mukallaf. Dalam dunia ni faham. Maknanya lagi ada lagi lah. Hak lebih sempurna lagi daripada hak sekarang. Hak sebelum ni pun kurang sempurna. Tak tahu, tak jelas duduk mana kita. Mari duduk sini jelas. Ni akan jelas, lebih jelas lagi. Dia tempat yang lebih sempurna lagi dan lebih berkekalan lagi. Kita kena terima ada dah. Ini mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa mereka terima ni sebagai akidah? Satu, dalam Quran. Yang kedua, hadis mutawatir. Mutawatir maknan. Mutawatir maknan. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua yang nak dibahaskan, iaitu hak ulama takwil. Ahli sunnah pun ada takwil juga, tapi takwil macam ni tak apa, tidak salah. Mengikut Syah Waliullah misalnya, dia mengatakan setiap sesuatu Allah SWT buat di alam dia ni, dia ada hak nyata, hak kita dapat rasa, dan ada alam misal dia. Sama ada hak ada dalam dunia sekarang ni. Ada dalam dunia kita rasa kita hadapi gini, di alam misal dia ada dalam rupa lain. Ada juga hak tak ada lagi. Tak ada, kita tak tengok lagi. Tapi sudah ada dalam dunia ni begini. Dalam dunianya rupa dia begini. Misalnya kepada dia. Dia kata mengikut Syah Waliullah ni, Al-Kautsar ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ni, Quran lah. Quran. Agama tu lah. Itulah Al-Kautsar. Gitu. Maknanya inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu al-kautsar, yakni agama ataupun Quran. Sebab tu Ibnu Abbas tadi pun kita baca, Ibnu Abbas kata al-khairul kathir, itu makna al-kautsar. Tadi kan kita baca al-kautsar kepada dia al-khairul kathir, iaitu kebaikan yang sangat banyak, amat banyak. Mana amat banyak Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kebaikan, kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelebihannya Kautsar di akhirat, di pada mahsyar dalam syurga. Di antara kelebihan dan hak Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang besar makna dia, Quran. Di antara kelebihannya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi kita, agama. Banyak. Kelebihan. Itulah yang maksudkan dengan Al-Kautsar. Dia kata perbandingan dengan hak dalam hadis ni sebut, hak ni hak sebenar, hak dalam alam kenyataan akan datang. Apabila orang minum, dia tidak akan dahaga buat selamanya. Begitulah juga dengan Quran. Ini mengikut tafsiran Syah Waliullah. Dia kata yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia mahu, dan sesiapa yang diberikan hikmah kepadanya berarti diberikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Khairan katsira itu apa dia? Al-Kautsar. Kebaikan yang banyak itu dia Quran lah. Hikmah hak sebenarnya. Hikmah hak sebenarnya Quran. Maknanya kalau orang ni dia dapat ilmu Quran sungguh, sikit dia dapat, dia tidak akan cari dah agama lain, tak akan dahaga dalam hidup. Dia akan puas dengan hal itu. Itu maksudnya. Seperti mana saya esok apabila minum air itu seteguk akan dahaga sampai bila-bila. Dalam dunia ni gapo dia hak misal hak tu. Hak tu hak kenyataan. Hak ni macam misal.
Macam misal dia, kalau nak hidup benda hak zahir ni, tanah ke apa, dia kena dengan air. Orang pun nak kena hidup dengan air juga. Kalau hak zahir ni, kalau hak batinnya, hak ruhaninya, agama. Quran. Mari mana? Mekah. Itu isyarat kau tu lah tu. Isyarat kau tu. Hak tu pun pelik juga. Al-Kautsar juga. Dan manusia kaji semua, berjumpa semua, pelik semua. Memang istimewa semua, lebih semua. Air dia tu lebih juga. Sekarang ni ada macam-macam alat untuk uji, didapati lebih daripada orang lain. Al-Kautsar juga. Tengoklah apa sudut, kok sudut mana sekalipun, memang lebih Nabi SAW. Lepas tu dia sebut pula dalam riwayat Abdullah bin Amr, haudi jauhnya ataupun luasnya sejauh sebulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari kasturi, kemudian bekas-bekas untuk cebok dia tu seperti bintang di langit, seperti bintang. Banyaknya nak cerita satu, nak cerita banyak. Yang kedua, comel, kenapa? Kelip-kelip, sinar-sinar. Tu perbandingan itu. Yang ketiga, perbandingan seperti bintang di langit. Pak kita nak ambil lagu mana dah kalau bintang di langit, seperti bintang di langit. Hak istimewa, hak lebih, hak jauh lagu tu Tuhan boleh berdekat kepada kita. Kalau kita sudah dekat dengan Nabi SAW, kalau kita sudah minum Kautsar tu dalam dunia ni, kita sudah ngaji Quran dah, kita sudah ikut agama Islam dah, maknanya kita telah menyesuaikan diri kita mana untuk dapat hak sebenar. Kita telah menyesuaikan diri kita. Seperti mana seseorang tu duduk dalam dunia, apabila dia jaga daripada maksiat, dia buat benda baik, perkara-perkara yang baik, yang makruf sahaja, yang maksiat, yang mungkar tu dia tidak buat, bahkan dia tidak suka. Bermakna dia menyediakan diri dia supaya sesuai dengan syurga. Sebab syurga tu tempat lagu tu. Orang yang duduk buat maksiat, duduk bunuh orang, duduk khianat orang, duduk, itu tidak sesuai dengan syurga tu. Jenis khianat, jenis jahat lagu tu, jenis zalim lagu tu. Sesuainya dengan neraka. Sebab itulah Imam Ghazali mengatakan sebenarnya kita ni tidak putus hukum sebab musabab ni bukan dalam dunia saja. Dia kata sekat dunia saja, tidak. Bahkan dia melarak sampai kepada akhirat. Termasuklah hak kita duduk buat. Kita jangan ingat hak kita duduk buat ni berhenti sekat ni, tidak. Bahkan sebab masuk neraka tu sebab apa? Sebab kita buat dalam dunia. Kita menyediakan, menyesuaikan diri kita dengan neraka. Kita menyesuaikan diri kita dengan syurga. Hukum sebab musabab itu bukan berlaku dalam dunia saja, bahkan sampai ke akhirat berlaku. Itu hak dia kata tu molek tu. Hak dia kata tu. Begitu juga Imam Razi pun kata lagu tu juga, bahawa hukum sebab musabab ni Allah SWT buat ni daripada dunia sampai ke akhirat. Cuma kadang-kadang kita tak faham apa sikit tu sampai jadi boleh banyak gitu mah. Tu kita tidak faham. Tetapi setengah-setengah tu mudah je kita nak faham. Seperti anak selalu buat contoh dah lah. Kita kata putih gesek je, kecil nampak api kan. Tapi kalau kita lep, boleh hangus sebuah kampung, sebuah negeri pun boleh lep, boleh hangus tu kalau kita lep. Begitulah juga dengan amalan kita. Kita kata dapat kita buat sikit, buat apa yang kekal dalam neraka, buat apa yang lama sangat seksa. Itu akibat dia, kita kena faham lah. Seperti mana kita tak boleh main-main api saja kecil saja. Sebab apa? Dia boleh hangus habis. Kita faham tu. Akibat dia tu jenis tu. Walaupun punca dia sikit kecil. Punca dia kecil. Dia kira bui royak ni kepada orang yang faham dah, bukan kepada budak. Apa akibat api yang kecil? Jangan anggap main-main. Begitu juga maksiat. Kita rasa tak ada apa. Kita tidak menyeksa orang pun, tidak buat nyayang ke dia, sama suka kita kata buat maksiat. Tapi buat apa ya seksa gitu? Itu akibat dia yang kita kena faham. Kadang-kadang kita tak faham dalam dunia ni, tak faham. Cuma kadang-kadang Tuhan beri nampak juga. Dia marilah penyakit AIDS lah, dia mari penyakit sifilis lah, akibat dia. Dia berilah tunjuk jangan-jangan. Tapi bukan hak sebenar lagi. Hak sebenarnya lebih dahsyat lagi daripada tu. Dalam neraka, alam barzakh, di pada mahsyar, hak tu lebih berat lagi. Itu akibat belaka, berkait belaka tu. Tak ada putus. Baik. Seterusnya Nabi SAW kata siapa minum dia tidak akan dahaga. Tu hak sana lah. Hak sana.
Macam mana kita kata nak dahaganya kalau hak dalam syurga? Ini bukan hak maksud dalam syurga ni, haud. Sebab itulah dalam istilah hadis ni kalau dia kata haud, maknanya hak di padang mahsyar. Kalau orang tu di padang mahsyar dia minum dah, tak ada lama dia tubik tu sampai situ tu boleh minum, tak dahaga dah lah. Orang lain dahaga pun dia tak dahaga dah. Ni makna situ. Walaupun kita kata tak lepas sirat lagi, tak lepas lagi jambatan itu yang merentasi neraka, tak lepas lagi, tapi dia sudah tidak dahaga. Nabi SAW kata kan, orang lain panah belaka kan, 7 orang, 7 macam orang yang dapat naungan, yauma la zilla lahu illa zillu, yauma la zilla illa zillu, pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan dia. Kan dia ayat kan, maknanya orang yang sifat-sifat dia lagu ni, dia teduhlah di sana. Walaupun tidak kita kata tak ada dah awal sekolah ni, tak ada pokok kayu dah, alam lain, tapi dia jadi teduh dengan sendiri. Amalan seseorang itu meneduhkan dia di pada mahsyar, walaupun orang lain panas. Ini bergantung sini betul-betul amalan semata-mata. Amalan kita tu yang menaungi kita, amalan kita tu yang menyebabkan kita jadi tak dahaga, amalan kita tu yang menyebabkan kita jadi tenang, amalan kita tu yang menyebabkan kita jadi tidak terseksa di sana. Itu benarnya. Hak dalam syurga tu tak kira memang tak dahaga dah. Dalam hak ni haud, sebab dia kata haudi, dia bukan kata nahar, sungai. Kalau sungai tu hak dalam syurga. Seterusnya dia titak ni luah dia lah. Lepas tu teko-teko dia tu seperti bilangan bintang-bintang di langit, banyaknya, nak ceritanya banyaknya. Mana kalau pergi ke situ boleh dapat pergi ke situ, tidak dihalang, tidak apa, tak ada jadi masalah lah. Kata nak berebut-rebut nak ambil bekas, tak ada, tak jadi masalah. Tentu dia akan dapat, dia akan dapat. Seterusnya Nabi SAW kata, aku duduk berjalan dalam syurga, tiba-tiba aku dapati sungai dia tu, tepi dia, di tepi-tepi dia tu ada macam kubah, macam kemah lah kita kata, yang mana dalam dia tu bergelonggong, maknanya orang duduk lah dalam tu gelonggong tu. Tapi daripada permata-permata, dalam tu orang duduk, comel lah maknanya. Saya pun kata, apa dia ni Jibril? Dia kata, inilah Al-Kautsar yang Allah berikan kepadamu. Ini hak dalam syurga. Maknanya Al-Kautsar di sini dalam syurga ada juga, bukan pada mahsyar saja. Yang Allah telah beri, Tuhanmu telah berikan kepadamu wanginya ataupun tanahnya itu kasturi, maknanya bau sedap lah, tak kira lah. Tidak serupa dalam dunia ni kan. Kalau kita duduk dalam dunia ni tak banyak perkara lah. Sebab apa? Tuhan beri semua ni, dia suruh nak beri ni lah balasan ni, nak beri bau busuk lah, tanah pun ada cacing lah, ada ulat lah, silap-silap jadi penyakit lah, busuk macam-macam lah. Kalau dalam dunia, sana tidak dah. Itu balasan. Seterusnya dia sebut lagi, ada beberapa orang pergi, sebab tadi jugalah. Kemudian mereka diseret. Aku pun kata itu sahabat aku, sebab tadi lah. Lain-lain lebih kurang lah. Ni cuma dalam riwayat satu lagi ni, bila dia kata engkau tak tahu apa yang mereka telah buat sesudah engkau, mereka telah ada-adakan sesudah engkau. Aku pun kata, mana aku pun tak suka lah kalau lagu tu, aku pun tak kenal juga lah. Aku kata pergi jauh lah, pergi jauh, tak sama lagi dekat lah, kepada orang yang menukar yakni agama selepasku. Lepas tu dia cerita apa makna suhqan tu, makna bu'dan lah. Semua hadis ni lebih kurang maknanya. Dalam hadis ni dia sebut mereka telah mengada-ngadakan sesuatu sesudah engkau, mereka telah murtad. Jelas, ni makna murtad. Supaya ni lafaz saja berbeza. Di sini menunjukkan hadis ini, hak dia kata fala urahu yakhlusu fihim illa mithlu hamalin na'am. Aku percaya tidak akan ada yang terlepas pergi masuk dalam kumpulan ini kecuali seperti unta yang terlepas daripada tuan dia sahaja.
Sini isyarat menunjukkan bahawa tak ramah hak lagu ni. Kalau di kalangan hak sahabat dia duduk kata sahabat aku ni buat apa buat gig lain, tak ramah. Kalau ada pun masuk dalam kumpulan ni seperti unta yang terlepas daripada tuai dia. Unta yang terlepas daripada tuai dia ni tak banyak. Tak banyak. Maknanya kalau kita masyarakat Arab ni dia ada unta banyak. Dia bagi minum unta dia saja. Tiba-tiba kalau unta lain mari dia kena. Dia kena. Bila dia kena tu dia halal. Seekor dua. Begitu perbandingan. Mana tak ramai ni. Nisbah dengan sahabat dia. Hak sebenarnya hak orang panggil sahabat itu. Hak ni tak ramai. Dan mereka ini masuk neraka. Tidak ada makna walaupun dia tu orang panggil sahabat semasa hidup. Tidak ada makna walaupun semasa hidup dia semaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makna Nabi yang Allah telah bagikan Al-Kautsar kepada dia. Tetapi kalau dia tidak terima dengan hati dia yang ikhlas, tidak beriman betul, tak ada makna berlaku. Tidak akan merenyahkan dia, tidak kata semata-mata hidup sesama dengan Nabi mana-mana masuk syurga, tidak lagu tu. Tetapi orang yang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau dia ikut ajaran dia serupa juga. Serupa dengan dekat juga. Duduk sezaman dengan dia pun tak ada makna juga. Akan dihalau juga, akan masuk neraka juga. Tidak kata semata-mata zaman itu ada kelebihan, tidak. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kawasan di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman surga, dan mimbarku akan berada dekat haudku. Apa maknanya? Kawasan antara rumah aku, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kawasan antara rumah aku dengan mimbar aku itu merupakan satu taman dari taman-taman syurga. Apa makna? Kita tengok nombor 5 di sini. Ada beberapa maknanya. Yang pertama, tempat ni akan dipindahkan. Di akhirat besok, hak dalam dunia ni tak pindah. Dalam dunia ni hancur situ, ditinggal situ. Hak akan dibawa pergi besoknya, hak mana? Iaitu ni tempat ni. Tempat ni. Allah SWT akan bawa pergi. Seperti mana ada peninggalan, kenangan hak syurga mari dalam dunia ni, walaupun dia berubah mengikut setengah-setengah hadisnya. Hajarul Aswad tu mari daripada syurga asalnya, mari daripada syurga. Apabila dia mari dalam dunia, sesuai dengan dunia ni lah, dia berubah lah hak asal. Ada juga hak dunia ni akan pergi ke dalam syurga, ada juga. Di antaranya hak ni lah, walaupun tidak terang. Sebab itulah ada perbezaan pendapat tu, ada yang kata begitu, ada yang kata lagu lain. Itu yang pertama. Jadi hak tempat ni walaupun nampak dalam masjid lah ni, nampak biasa tapi akan datang dia akan jadi taman, satu taman dari taman-taman syurga. Allah SWT boleh tukar belaka tu. Itu yang pertama. Yang kedua, majaz. Ini makna majaz dengan makna bahasa pinjaman ni, bahasa kiasan. Maknanya ibadat di situ, di kawasan tu akan membawa seseorang masuk ke dalam syurga, semacam dia duduk dalam taman dalam syurga dah. Dia duduk situ, dia duduk buat ibadat tu, dia kena ingat semacam dia duduk dalam taman dalam syurga. Situlah akhirnya dia akan pergi. Bukan makna tempat tu sendiri tu akan dibawa ke dalam syurga, tidak. Tetapi orang kata, orang lain kata itu tidak khusus dengan tempat tu, tempat lain pun serupa. Kalau kita buat amalan baik akan membawa kita ke dalam syurga. Hak tempat kita duduk tu seseolahnya syurga dah. Serupa juga tempat lain, bukan khusus dengan hak tu saja, tempat lain pun serupa. Dia kata dia bantah lah. Tetapi bagi orang yang terima hak tu, dia kata tempat ni lebih-lebih lagi, lebih diyakini lah berbanding dengan tempat lain. Lebih diyakini berbanding dengan tempat lain. Tidak kata serupa dengan tempat lain 100%, tidak. Ada kelebihan dia tu. Yang ketiga, ini adalah termasuk dalam bab tasbih yang dibuang adat syabahnya. Tasbih yang dibuang adat syabahnya. Maknanya tempat ataupun kawasan antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman syurga. Itu maksudnya seperti satu taman dari taman-taman syurga. Bukan maknanya adalah betul-betul hak tu tidak. Seperti satu taman dari taman-taman syurga.
Sebab apa? Sebab hak duduk situnya malaikat ataupun jin ataupun manusia yang memang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna seperti itu. Orang-orang yang baik-baik hak duduk situ. Seperti dalam syurga hak baik-baik saja duduk. Hak duduk situ pun hak baik-baik. Orang pergi cari tempat tu dia hak baik-baik lah. Itu maksudnya. Ini termasuk dalam bab tasbih. Seperti kita kata dalam bahasa kita pun, kita kata engkau seperti lembu. Yalah, ada juga tu perbandingan juga. Engkau lembu. Lembu sungguh kah? Tidak lembu, tapi buas seperti. Tapi dia lebih dalam lagi maknanya daripada kita kata seperti. Kalau kita kata engkau seperti, macam saja, bukan lembu sungguh. Tapi kalau kita kata engkau lembu, itu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi maknanya. Serupa juga di sini. Tetapi dia tetap termasuk dalam tasbih, tetap termasuk dalam tasbih. Itu yang ketiga. Yang keempatnya Khattabi. Ini pendapat Khattabi, dia kata hadis ini merupakan targhib, galakkan kepada orang yang pergi duduk di Madinah, ataupun sekurang-kurangnya pergi ke Madinah. Galakkan sekurang-kurangnya kalau ketika dia pergi Mekah, apabila dia pergi ke Madinah, kalaulah dia dapat peluang, dia pergi cari duduk di tempat tu, lagilah istimewa, ada keistimewaan dia. Kalau nak banyak, nak acak kali boleh jadi. Kalau kita pergi ketika tertentu ni orang ramai sangat, tak boleh, sehingga kita tidak berpeluang nak duduk di tempat tu. Kita duduk di Madinah. Itu ada kelebihan duduk di Madinah. Apabila kita duduk di situ, kita akan dapatlah peluang. Akan adalah ketika orang tak ada, orang sikit, kita boleh pergi situ. Ini kelebihan duduk di Madinah. Itu pendapat yang keempat. Sebab apa? Apabila duduk di Madinah, dia akan dekatlah dengan agama tu. Sebab tempat itu tempat yang memang tempat Nabi SAW. Lepas tu tempat yang orang buat berzikir semua, orang duduk ingat kepada Allah SWT semua. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW sudah mengisyaratkan kubur dia tu, kubur dia kan, dia apabila dia mati, dikebumikan dia tu dalam rumah dia, dia tidak dikebumikan lain. Antara rumah aku dengan mimbar itu adalah satu taman dari taman-taman syurga. Isyarat kepada kubur dia. Itu kelebihan dia. Lepas tu hak duduk situ sekali dengan dia siapa dia? Abu Bakar, Umar. Dah lihat ni sekali dengan orang-orang dia telah masuk syurganya. Apa yang tanah dia tu saja nak masuk dalam syurganya. Dan Nabi SAW ada situ, Sayyidina Abu Bakar ada situ, Sayyidina Umar pun ada situ. Takkanlah kita kata hak dua lagi tu seperti Syiah kata masuk neraka. Tak lagi waktu kubur dia duduk situ. Maknanya situ satu keistimewaan ada. Satu keistimewaan ada. Itu yang kelima. Yang keenam, Nabi SAW nak galakkan orang sezaman dengan dia supaya duduk dekat dia. Jangan duduk jauh-jauh, supaya pergi cepat beribadat, semaya sekali dengan dia, belajar dengan dia, duduk dekat. Jangan duduk jauh-jauh, baru dengar molek, baru dapat banyak. Ni kawasan ni kawasan hak dekat dengan mimbar ni. Hak dekat dengan mimbar ni mana depan. Sebab nanti kalau duduk di belakang salah dengar kau, ataupun cuai kau, boleh jadi. Tujuan dia nak suruh belajar dengan dia banyak-banyak. Apabila belajar banyak-banyak dengan dia, dia akan dapatlah ilmu banyak. Ilmu tu akan menyesuaikan dia untuk pergi dekat kolam dia nanti. Kolam dia nanti. Dalam dunia ni nak ambil ke mana? Nak minum air Kausar itu, belajar dengan dia lah. Belajar dengan dia. Besok kamu akan boleh minum air itu. Sebab itu dia kata, wa mimbari ala haudi, mimbar aku duduk dekat kolam aku besok. Maknanya kalau kamu sekarang ni ambil ilmu daripada aku, besok mudah kamu nak sampai ke situ. Sebab kamu telah menyesuaikan diri kamu dengan tempat tu. Sebab itu dia sebut mimbar aku ni duduk dekat kolam aku. Maknanya orang yang duduk dekat-dekat tu kira-kiranya akan sampai mudah lah. Itu maksudnya. Jadi ada beberapa makna ni berkenaan dengan hadis ini. Seterusnya hal lain itu serupa. Nabi SAW pernah pada satu hari keluar, lepas tu dia semaya-maya. Ni selepas 8 tahun peristiwa Uhud berlaku. Semaya-maya seperti semaya-maya lah. Daripada sini ulama mengatakan, ada ulama mengatakan walaupun pendapat ni tidak kuat, dia kata semaya-maya ni lama pun boleh, bertahun-tahun, lepas bertahun-tahun pun boleh lagi semaya-maya.
Tetapi kebanyakan ulama mengatakan yang terima hak ni, dia kata hak ni khusus dengan Nabi SAW saja. Itu hak kebanyakan. Satu lagi, hak ni pun ramai juga, termasuklah Imam Abu Hanifah dan lain-lain, dia mengatakan bukan semaya ni semaya seperti semaya orang mati tu, doa dia tu seperti doa kepada orang mati. Sebab itulah mengikut setengah-setengah mazhab, semaya mayat ni tak ada air semaya, tak apa. Sebab dia lebih mirip, lebih kuat kepada doa. Lebih kuat kepada doa. Doa itulah yang disebutkan di sini, sebab salat itu salah satu makna dia hanya doa. Bukan dengan makna semaya. Semaya itu salah satu makna dia seperti doanya kepada orang mati. Jadi kita terjemah salat itu dengan makna biasalah, semaya seperti semaya orang mati. Ramai juga orang pegang lagu tu. Tapi ramai juga orang pegang Nabi SAW berdoa kepada ahli Uhud seperti dia berdoa kepada orang mati. Kemudian dia pun pergi dekat mimbar. Ini menunjukkan dia berdoa ni untuk orang mati. Orang mati duduk Uhud tu jauh. Ni ada mimbar ni. Apa makna kalau dia semaya, maknanya dia pergi dekat kubur tu kah? Kalau dia pergi dekat kubur, belah mana lepas pada tu dia naik mimbar selalu. Ni macam dia duduk dalam masjid. Kalau duduk dalam masjid, apakah dia semaya ghaib? Apakah dia semaya ghaib? Tak ada makna semua tu. Tak ada makna semua. Dan kalau dulu pun tidak semaya, apa yang semaya? Learning setelah 8 tahun, tak ada makna. Dengan sebab itu dia kata doa saja. Kemudian dia naik mimbar, dia pun kata, aku akan mendahului kamu pergi ataupun sampai ke kolam Kautsar itu, dan aku akan menjadi saksi kepada kamu. Demi Allah, kata dia, sesungguhnya aku nampak dah sekarang ni kolamku tu, nampak dah. Daripada sinilah ulama mengatakan sudah ada dah. Supaya juga syurga, dia kata uiddat lil muttaqin. Mana telah disediakan dia tu, dibuat dia untuk orang-orang yang bertakwa. Buat dah lah. Puak-puak ni pula dia kata buat ke dia dah tidak nak masuk lagi, lama lagi. Tuhan payah kau nak buatnya. Dia main akal, dia main akal dia. Tu tak tahan puak Mu'tazilah sampai dia tolak hadis-hadis yang sahih ni. Pasal dia buat ke dia lah ni. Dia pun tidak nak masuk lagi. Tak boleh masuk ke mana-mana pun sebelum pada kiamat. Yang kedua tu helmah kau. Sedap juga sekali dengar tu. Tuhan lemah kau. Kalau dia nak buat kun fayakun pada masa nu, tak ada jadi lambat, tak ada jadi gapo, tak ada masalah. Apa tak boleh buat pada masa nu. Lepas tu dulu kata Nabi SAW pergi Mi'raj masuk dalam syurga neraka tu, apa dia? Dia kata Mi'raj tu kita tak boleh terima dah. Mi'raj tu lagu mana? Naik, kalau naik sesak napas lah atas tu, tak ada oksigen, kata dia dah. Dia duk fikir cara dia lah pada zaman tu. Dia tak tahu manusia ni ni pergi ke mana mana. Tak timbul ada masalah, tak ada oksigen tu. Tak timbul. Dia tak boleh. Itulah otak dia tu, dia terikat dengan zaman dia, sehingga dia tak boleh terima. Macam mana nak belah dada? Hadis tu tak boleh, kita tak boleh terima. Belah dada matilah, itu dia. Belah mana? Dia main gitu. Dia tak terima mukjizat gapo, dia tak terima. Padahal ni orang duk belah, biasa je belah. Belah. Orang lain pun boleh. Kalau Nabi setara tu pun tak boleh, kurang lah. Ni lebih lagi Nabi SAW dibaik. Itu cara kita ahli sunnah. Walaupun boleh jadi ketika tu ulama-ulama pun dia tak boleh nak fikir juga dari segi logik. Payah juga. Tapi dah kita terima hadis sahih, ikut dia lah. Nanti sampai masa orang akan faham lah. Kita tak kena jaga hadis ni sahih, faham tak faham terima dulu. Dia tidak, puak-puak ni sampai berapa banyak hadis dia buat. Kalau harap ke dia agama ni teruk kita. Banyak perkara lah tak sampai kita je, sebab penyebuhan kau puak dia tu. Tapi muncullah ada, inilah kelebihan ahli sunnah wal jamaah, kerana dia lah sampai hadis-hadis ni kepada kita. Lepas pada tu aku diberikan mafatih, maknanya Nabi SAW sudah isyarat dah ni, mana dia beri anak kunci gedung-gedung bumi. Anak kunci gedung-gedung bumi tu tak beri lagi kepada Nabi SAW. Run Farsi tak jatuh lagi ke tangan Islam. Jatuhnya bila? Di zaman Sayyidina Umar. Pada masa tu lah maknanya bagi dia kira beri ke dia dah tu. Maknanya Sayyidina Umar boleh, zaman Sayyidina Umar tu kira beri ke dia dah. Maknanya secara tidak langsung dia iktiraf dah lah tu kerajaan Sayyidina Umar. Mari Khomeini ni pula
Dia kata tak ada. Dia kerajaan Islam ni, hukuman Islamiah dia, kitab dia tu nama hukuman Islamiah, pemerintah Islam. Pemerintah Islam, gambaran dia tu lepas pada Nabi putus, tak ada. Tahu-tahu tebuk zaman Sayyidina Ali, lepas tu putus pula. Lepas pada zaman Sayyidina Ali, Muawiyah lawan mana mereka putus, tak ada. Itu gambaran dia. Maknanya kalau kita tengok situ, lemahnya Islam, pendeknya Islam. Seseolah Nabi tidak iktiraf hak lain itu mengikut fikiran dia. Tak betul juga tu, tak betul. Kitanya tak putus. Itu pemerintah Islam mengikut cara Nabi. Lama barulah orang nampak, praktikal sistem pemerintahan Islam orang boleh guna sampai ke zaman lepas tu jalan boleh. Kalau ikut dia tak boleh. Sahabat sendiri pun tidak berjaya. Kalau lagu tu orang lain jauh lagi. Nabi SAW kata, aku tidak takut kamu akan jadi syirik selepas aku. Aku takutnya kamu akan berebut dunia. Pasal dia dah teman manusia ni, apabila dia senang, dia kaya, dia akan jadi kot tu lah pula. Dah dia kata dia, aku diberikan anak kunci gedung dunia gapo ni, maknanya akan jadi kaya lah kita orang Islam. Memang sungguh pun kaya-kaya selepas pada tu. Tetapi zaman sahabat ni, zaman tabi'in, tak apa lagi. Lepas pada tu mula. Dia hukum jatuh bangun sesuatu bangsa dalam dunia ni serupa je orang kafir orang Islam. Umumnya apabila manusia ni leka, apabila dia ni galik dengan nikmat dunia, situ maknanya tanda dia nak jatuh bangsa mana-mana. Hak bersungguh, hak bergomor sibuk ni, membanting tulang, orang kata hak ni lah yang boleh berjaya. Itu hukum dunia, sunnatullah dan gitu. Islam pun sebab tu jatuh. Dah berebut kuasa pula lepas pada tu. Berebut kuasa, duduk sibuk dengan gondek lah kita kata. Dengan hamba sahaya ni ramai apa boleh. Bini japaknya lebih pada Nabi pula. Apa ni? Dan muka hamba sahaya tu. Itu keadaannya zaman kemudian. Maka jatuhlah. Begitulah keadaan. Hak tu aku takut. Berebut dunia. Bila berebut dunia, tak ada. Lepas. Lepas tu dia sebut lagi ni. Kolam dia tu jaraknya, luasnya antara Madinah dan Sana'a. Seperti yang kita sebut tadi lah. Sana'a itu di Yaman. Seterusnya tak apalah. Cuba kita tengok di sini nombor 11 dalam hasyiah kita ni. Kesimpulan dari semua ni. Apa ni? Ibnu Abi Mulaikah tadi. Ibnu Abi Mulaikah tabi'in itu yang meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar. Dia apabila sebut ni dia sebut hadis-hadis ni, dia berdoa sama. Dia berdoa apa? Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftana fi an dinina. Kami berlindung denganmu daripada jadi murtad, berpaling tada dalam agama, mana tinggal agama, ataupun kami terfitnah dalam agama. Kami terfitnah dalam agama. Ini cuba kita tengok nombor 11 tu. Ataupun kami terfitnah dalam agama, ataupun kami teruji, tapi kami tergoda. Boleh belakang. Ini dia isyaratkan bahawa rujuk alal aqib, berpaling tada, itu kinayah kepada mukhalafatil amri alladhi yakunul fitnah bisababihi. Fasta'adha minhuma jami'an. Isyarat kepada melanggar perintah yang merupakan punca fitnah, punca berlakunya fitnah dalam agama. Tinggal perintah Nabi SAW. Sebab itu dia berlindung daripada kedua-dua ni sekali. Lepas tu dia kata, ulama-ulama kita mengatakan, kullu man irtadda an dinin aw ahdatha fihi ma la yardahu Allah Ta'ala. Wa yu'dhanu fihi fahuwa minal matrudin anil hawd al-mub'adin anhu wa ashadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin.
Ulama kita mengatakan orang yang murtad, meninggalkan agama ataupun melakukan perkara baru dalam agama yang Allah Subhanahu Wa Taala tak kenal, yang ini bercanggah dengan ajaran Rasulullah lah, ini semua termasuk dalam orang-orang yang dihalau daripada haud itu, dan orang-orang yang disuruh pergi jauh lah. Dan hak paling teruknya dihalau iaitu orang yang mencanggah jamaah muslimin, seperti puak-puak khawarij ala ikhtilafi firaqiha, dengan macam-macam pecahan dia tu, puak-puak dia tu, dan puak rawafid ala tabayuni dhalaliha, puak-puak rawafid rafidah, yakni puak-puak syiah dengan macam-macam pula puak-puak dia tu. Wal mu'tazilah ala asnafi ahwaiha, puak-puak mu'tazilah dengan macam-macam pula angin mereka itu. Fahum kulluhum, semua mereka ini mubaddilun, termasuk dalam orang-orang yang menukar agama, mengubah agama belaka ni. Wa kadzalika zalamah al-musrifun fil jawr wa zulm wa tams al-haq wa qatl ahlihi wa idlalihim. Begitu juga orang-orang yang zalim, yang bertindak melampau dalam kezaliman mereka, menghapuskan kebenaran, dalam menghapuskan kebenaran dan membunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ni puak-puak ni pun termasuk dalam ni juga. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar secara terbuka, dan orang-orang yang menganggap remeh maksiat-maksiat, semuanya termasuk belaka dalam ni. Termasuklah juga orang-orang yang melakukan bid'ah, ubah sunnah Nabi SAW pun termasuk juga dalam hal ni. Dengan sebab itulah pengarang ni dia berdoa, Allahumma la tamkur bina 'indal khatimah ya karim waj'alna minal faizin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wa asqina min haud nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Habislah cerita. Habislah cerita. Haud ini. Kemudian kita masuk kepada Kitabul Qadr pula. Jadi bara'ah ikhtitam dia duduk mana? Akan datang kepadaku tu mana selepas mati lah. Selepas mati. Pergi di kolam Kausar tu mana selepas mati. Situlah. Kemudian Kitabul Qadar, habis kat tu. Wallahu a'lam.